Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Alhamdulillah, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, pada perkongsian kali ini kita akan membaca hukum hakam puasa menurut mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang saya kutip ataupun saya lakukan khulasah daripada kitab fiqh yang agak masyhur di kalangan penuntut ilmu, iaitu kitab yang diberi nama Umdatus Saliki wal Umdatun Nasik. Umdatus Salik wa Uddatun Nasik, satu tulisan oleh al-Imam Abu Al-Abbas Ahmad bin An-Naqib Al-Misri, seorang ulama yang lahir tahun 706 Hijrah dan meninggal ataupun wafat tahun 769 Hijrah, seorang ulama daripada Mesir. Kitab ini merupakan kitab yang mana penulisnya membuat satu khulasah fiqh dalam mazhab Syafi'i dari pandangan ataupun dari kitab yang ditulis oleh al-Imam Rafi'i dan juga Imam An-Nawawi, yang disebut dengan Asy-Syaikhan, dua orang guru ataupun tuan guru dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Tuan-tuan dan perempuan boleh muat turun naskah ini secara percuma anda berikan. Tuan-tuan pergi ke bahagian nota kuliah, kemudian klik bahagian fiqh dan usul fiqh, kemudian pergi ke bahagian yang bertajuk kitab puasa mengikut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Ini boleh muat turun, ya. Inilah kitabnya. Tuan muat turun, insyaAllah kita boleh mulakan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kitab puasa, dalam bahasa Arabnya disebut dengan kitabu as-saum ataupun kitabu siyam. Orang-orang yang wajib berpuasa. Puasa Ramadan diwajibkan ke atas setiap orang Islam yang baligh, berakal, mampu berpuasa dan bebas dari haid dan nifas. Yang jelasnya, tuan-tuan sekalian, hukum ini, siapa yang diwajibkan ke atas puasa, iaitu setiap orang Islam, tak kira lelaki atau perempuan, yang baligh, yang telah mencapai usia baligh, berakal. Bermakna puasa tidak wajib ke atas kanak-kanak, dan begitu juga tak wajib ke atas orang yang gila, tidak siuman dan sebagainya. Mampu berpuasa, ya, maknanya tidak sakit, tidak mengalami sakit yang berat, yang menyebabkan dia sulit untuk berpuasa, dan bebas dari haid dan juga nifas. Jadi perempuan dalam haid dan nifas tidak harus berpuasa, tidak wajib puasa, bahkan puasanya tidak sah. Orang kafir, kanak-kanak yang belum balik, orang gila dan orang yang tidak mampu lagi berpuasa kerana tua atau sakit yang tiada harapan sembuh, mereka tidak diperintahkan berpuasa selama ada puasa tunai, sama ada puasa tunai maupun puasa qada. Ya, kerana mereka telah terlalu tua dan juga sakit yang tiada harapan sembuh lagi, maka mereka tidak diperintahkan berpuasa sama ada puasa tunai ataupun puasa qada. Sebaliknya diganti dengan fidyah. Namun orang Islam yang tidak mampu lagi berpuasa diwajibkan mengeluarkan fidyah satu cupak makanan bagi setiap hari. Satu cupak makanan bagi setiap hari. Satu cupak maknanya suku gantang, kerana satu gantang 4 cupak, dalam sekitar 700 gram beras.
orang sakit, musafir, murtad, wanita haid, wanita dalam haid dan nifas, puasa diperintahkan kepada mereka, tetapi puasa qada, bukan puasa tunai. Ya, kerana orang musafir, orang murtad, orang musafir, dia tidak wajib, diharuskan dia berbuka jika dia dalam musafir. Dan orang murtad, kalau dia selama dia murtad, tidak sah puasanya, namun puasa tertanggung atas dia. Ya, oleh sebab itu dia wajib meluk Islam, kemudian dia wajib mengqada puasa yang dia tinggalkan selama dia dalam murtad itu. Begitu juga wanita haid dan nifas. Ya, kalau dia nak puasa pun tidak sah puasa. Jadi sebab itu dia diwajibkan, diberi arahan oleh syariat, tidak boleh puasa pada ketika sedang haid dan nifas, tapi wajib dia menunaikan puasa ganti di luar daripada bulan Ramadan. Jika orang sakit dan musafir memaksa diri untuk puasa, sah puasa mereka. Adapun orang murtad, wanita haid dan nifas, tidak sah puasa mereka. Jadi orang sakit dan musafir, walaupun harus mereka berbuka, tidak diwajibkan ke atas mereka berpuasa selama mereka dalam musafir dan sakit. Tapi jika mereka memaksa diri mereka untuk berpuasa, puasa mereka adalah sah. Berbeza dengan orang murtad, wanita haid dan nifas, tidak sah puasa mereka. Dan sebaliknya mereka perlu memastikan, orang murtad perlu masuk Islam semula, dan begitu juga orang haid dan nifas perlu menunggu sehingga berhenti darah haid dan nifas, kemudian mereka wajib berpuasa dengan puasa qada, puasa ganti. Jika seorang kafir meluk Islam, atau seorang yang gila tersedar dari gilanya, atau seorang kanak-kanak menjadi baligh ketika siang hari di bulan Ramadan dan mereka dalam keadaan tidak puasa, disunatkan mereka menahan diri pada baki siang tersebut dan mengqada puasa bagi hari tersebut, namun kedua itu tidaklah wajib. Sunat menahan diri bagi memelihara ataupun meraihkan kehormatan bulan Ramadan. Jadi sebagai contohnya, kanak-kanak ketika terbit fajar, dia masih lagi kanak-kanak, belum balik. Kemudian tiba jam 11 tengah hari sebagai contohnya, dia pun masuk usia balik, mencecah usia 15 tahun sebagai contoh. Jika dia tidak ada tanda-tanda balik yang hadir pada dia, maka sunat untuk dia menahan diri daripada makan dan minum bagi menghormati bulan Ramadan. Begitu juga wanita yang kering darah haid pukul 11, sunat dia menahan diri daripada makan dan minum bagi menghormati bulan Ramadan, tidaklah wajib, sunat saja. Namun jika seorang kanak-kanak menjadi baligh pada ketika siang itu, dan dia sedang berpuasa, wajib dia terus menahan dirinya dari berbuka puasa. Dan sunat jika dia mengqada puasanya untuk hari tersebut. Jadi dalam masalah kanak-kanak ini ada sikit perincian yang dia berikan di sini. Jika tadi dia masuk siang, dalam keadaan dia telah makan dan sebagainya, sunat dia menahan diri bagi hormati bulan Ramadan. Tapi jika sekiranya dia masuk dalam bulan, ketika dia menempuh siang itu, dalam keadaan dia sedang berpuasa, contohnya seorang, kita melatih anak kita berpuasa walaupun tidak wajib ke atas dia, kita latih dia berpuasa. Pada malam hari dia berniat puasa, kemudian siang hari dia berpuasa. Tengah dia berpuasa itu, dia menjadi baligh. Kata ngarang kitab kita ini, wajib dia terus menahan dirinya dari berbuka puasa, dan sunat dia mengqada puasanya untuk hari tersebut. Sunat, tidaklah wajib dia mengqada puasa pada hari tersebut. Jika seorang wanita yang sedang haid menjadi suci ketika siang itu, sunat dia menahan diri dari makan, minum dan sebagainya yang dilarang ke atas orang berpuasa, dan wajib dia mengqada puasanya. Sunat dia menahan diri, tidaklah wajib. Seorang musafir jika dia tiba di penempatannya ketika siang dan dalam keadaan tidak berpuasa, sunat dia menahan diri dan wajib dia mengqada puasa hari itu
Ya, wajib dia qada puasa pada hari itu. Dia sampai di tempat dia, tiba di kampung dia pada siang hari di bulan Ramadan. Maka sunat dia menahan diri daripada makan dan minum dan sebagai menghormati bulan Ramadan. Dan lagi pun dia dah sampai di perkampungan dia, tapi kata pengarang kitab begitu, tidaklah wajib. Namun jika ketika sembuh, dan begitu juga dengan jika dia tiba dalam keadaan sedang berpuasa, wajib dia meneruskan puasa. Itu kalau dia tiba dalam keadaan tidak berpuasa, sunat dia menahan diri daripada makan dan minum bagi menghormati bulan Ramadan dan menghormati kewajipan puasa itu sendiri. Tapi jika sekiranya dia tiba itu dalam keadaan dia berpuasa, maka wajib dia terus berpuasa. Begitu juga dengan seorang sakit yang sembuh dari sakitnya ketika siang dan dalam keadaan tidak berpuasa, sunat dia menahan diri dan wajib dia mengqada puasanya. Namun jika ketika sembuh itu dia sedang berpuasa, wajib dia meneruskan puasanya. Dia berpuasa, dia sakit, harus dia buka puasa. Tapi jika sekiranya dia dah buka puasa pukul 9 dia dah tak puasa, kemudian dalam pukul 11 dia sembuh sakit, maka sunat dia menahan diri dan dia kena qada. Tapi jika sekiranya walaupun dia sakit, dia menggagahi untuk berpuasa dan kemudian dia sembuh, wajib dia meneruskan puasanya. Jika muncul keterangan saksi yang melihat anak bulan Ramadan pada hari Syak, wajib menahan diri pada siang yang masih berbaki dan wajib mengqada puasa. Hari Syak ini adalah hari yang mana 30 Sya'ban, yang berlaku keraguan apakah sudah masuk bulan Ramadan atau masih dalam bulan Sya'ban, dengan sebab tidak berlaku kenampakan anak bulan dengan kerana ada awan ataupun ada sesuatu yang menghalang untuk melihat anak bulan. Jadi maka Nabi SAW menyebut dalam hadis, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu kerana melihat anak bulan dan berbukalah, yakni tamatkan puasa, sambut Syawal juga dengan melihat anak bulan. Fa in ghumma alaikum, jika dihadang penglihatan kamu dari melihat anak bulan dengan sebab awan atau sebagainya, maka fa akmilu Sya'ban, sempurnakan, cukupkan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi tiba-tiba pada 30, yakni pada hari Syak itu, ada orang melaporkan, orang yang siqah yang dipercayai melaporkan bahawa mereka melihat anak bulan. Maka pada ketika itu wajib menahan diri, wajib menahan diri pada siang hari yang masih berbaki dan wajib mengqada puasa. Wajib mengqada puasa. Hendaklah wali menyuruh kanak-kanak berpuasa bila umurnya 7 tahun dan memukulnya bila umurnya sempurna 10 tahun jika mampu berpuasa namun masih enggan berpuasa. Jadi puasa ini bila anak itu sudah mencapai usia 7 tahun, dia sama macam solat juga, kena suruh berpuasa. Dan bila berusia 10 tahun masih lagi enggan berpuasa sedangkan dia mampu berpuasa, maka kata ulama sama macam solat juga, itu mesti dipukul. Itu pukul mengajar, bukan pukul mencederakan. Selesai tajuk yang pertama, iaitu orang-orang yang wajib berpuasa. Tajuk yang berikutnya, perkara yang mengharuskan berbuka puasa. Yang ini insya-Allah kita akan sambung dalam bacaan kita pada siri yang berikutnya. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.